This call is now being recorded. Okay. So, kita tengok. Okay. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca semakin elok, Alhamdulillah. Okay, kita tengok soalan 2015. 2015. Okay, masa ni awak baru dah jam 4 ni. Okay, awak baru dah jam 4. Okay, soalannya. Saya rasa memang dia mula memang dengan normal. Sebelum tu dia mula dengan binomial. Okey, kalau kita tengok soalan ni, dia bagi pemboleh ubah X mempunyai taburan normal. Min 25, sisihan piawai dirahsiakan. Okey, sisihan piawai dirahsiakan di situ. Kemudian dia bagi nilai Z-score ialah 2. Apabila X bersamaan dengan 26.4. So, tapi dia rahsiakan. Nilai Z-score dia dah bagi 2. Maksudnya apa di situ? Z sama dengan X kita dia bagi 26.4. Kita nak tahu awal. Itu maksud soalan. Dia bagi 26.4, dia bagi 25 dan dia tanya nilai min, dia tanya nilai sisihan piawai dan dia bagi nilai Z tu 2. Jadi Medak akan ganti nilai Z ni 2 lah. 2 sama dengan 26.4 tolak 25 per dengan sisihan piawai. Jadi sisihan piawai sama dengan, okey, untuk yang ini Medak boleh gunalah kalau nak guna 2. Okey, 2 sama dengan, okey, pecahan 26.4 tolak dengan 25 per dengan, contohnya saya buat root X. So, shift, solve, shift and solve. Sama dengan, so saya akan dapat nilai sisihan piawai ialah 0.7. Tanpa saya perlu membuat proses perubahan algebra yang banyak. Okey. So, saya buka dahulu soalan daripada pelajar. Saya telah membuat proses soalan 25A, iaitu soalan minta kita mencari sisihan piawai. Dan jawapan kita ialah 0.7. Ada tak masalah di situ? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, tak ada. Kita teruskan Okey, untuk menjawab soalan B, okey, data kita dah cukup iaitu X bertabur secara normal. Nilai min kita 25. Nilai di sini ialah 0.7 ni nilai sisihan piawai. Tapi di tempat itu sebenarnya Madam kena letak nilai variance. So Madam kena buat tanda kuasa 2. Kemudian bila kita nak jawab soalan yang ini, nilai K. Dia nak nilai K, okay, dengan keadaan dia dah bagi dah nilai luas di sana. Okey, so Madam tulis sikit kat sini. Kebarangkalian X besar dari K adalah 0.3085. Kalau awak tengok video Cikgu Chong tadi, dia memang suruh kita melukis. Dan kita tahu nilai kat sini adalah 0. Dan kalau kita buat separuh daripada ni, yang kawasan melorot ni 0.5. Tetapi nilai kita tu tak sampai 0.5. Jadi Madam kena buat satu garisan yang di sini. Di sinilah nilai K. Dan kawasan berlorek itu keluasannya ataupun kebarangkaliannya adalah 0.3085. Okay, kedudukan K ini adalah di sebelah positif, jadi mudah kerja kita. K kita tolak dengan 25, kita bahagi dengan 0.7 dan kita boleh guna kalkulator di situ. Okay, katakan pelajar nak guna kalkulator di situ. Madam ajar lagi sekali. Awak tekan menu, awak tekan nombor 7.
Oleh kerana soalan dah bagi 0.3085, Meda guna nombor 3 inverse. Meda masukkan 0.3085. Kemudian tekan enter, tekan sama dengan, okey. Kemudian nilai sisi ampere awal dia 0.7 sama dengan nilai min dia 25, tekan sama dengan. Awak dapat yang itu. Okey. Awak kena terima seadanya nilai 27.79 tu. Okay, so nanti Meda tulis kat sini nombor dia sekejap 27, sebab nanti kita nak kira semula. 24 point. Salah. 24 point 795 saya buat 795. Saya bulat dulu. Okey. Tu kalau pelajar guna kalkulator, pelajar dapat nilai yang Meda kuningkan sekarang ni. Sebab Meda nak tunjuk jalan kerja semalam tu kita sebenarnya betul, cuma kita takut, jadi kita tinggal dulu dalam warna kuning. Okey, so tugas seterusnya, yang backup plan dah ada, sekarang Meda nak cari nilai. Okey, Meda nak cari nilai 0.3085. Okey, Meda akan rujuk buku statistik ni. Meda nak cari nilai 0.3. Dah nampak dah? 3085. Ni kalau awak nampak di sini. Warna biru ni. Tukar warna pink. Ni warna pink ni. 0.3085 sebiji. Jadi untuk membacanya, Meda kena rujuk yang ini. Okey, dan naik dia ke atas. Okey, naik ke atas. Salah baca. 0.30. Salah saya baca, Pak. Betul dah rasanya. 0.3085. Okey, so jawapannya adalah 0.5. Mungkin kena betulkan jawapan saya tu macam mana saya dapat 0.524 5, 2, 4. Saya salah tulis ke apa tu? 3085. Kalau ikutkan betul ni, 3085 tepat di situ. 31, 312. 287, 2912, 2981, 30, 30, okey, 30. Ya inilah tak berapa terang Apa sebenarnya nilai kat sini? 3085 kot tu ya. Takut pula nak teka. Satu saya tengok. Ada tak buku statistik yang lain? Saya tengok. Set 0.30. Kalau ikutkan betul dah tu. 0.3085. Okey? Boleh betul dah tu. 0.3085. So, jawapan saya nanti awak tukar jadi 0.5 saja. Okey, jawapan saya nanti awak tukar 0.5 sebab saya dah tersalah tengok tu. Okey. Selepas selesai awak tengok, mana jalan kerja dia? Okey, selepas selesai tengok, okey. Selepas kita selesai tengok, kita dapati jawapan kita kat sini tadi ialah 0.5. Daripada bacaan tu. Jadi kat sini kalau awak nak dapat nilai K tu, okay, kalau nak dapat nilai K, caranya ialah yang pertama 0.5 tu awak darab dulu dengan 0.7. Lepas tu kita akan tambah dengan 25. Jadi jawapan kita kat situ ialah 25.35.
Okey, betulkan jawapan saya. 25.35. Saya ada typo di situ. Okey. So nilai K kita ialah 25.35. Ini jawapan yang betul berbanding jawapan yang saya bagi kepada pelajar. Okey. Sebelum saya cerita yang warna kuning tadi, ada tak masalah untuk menyelesaikan yang ini? Ada tak rasa tak tahu macam mana nak buat? Boleh? Ada soalan tak? Sebab tajuk ni, kalau kita tak boleh, kalau kita pura-pura faham, dia akan menjadi efek dekat kita, kita jadi tak suka tajuk ni. Jadi kalau mana ada rasa tak okey tu, terus berterus terang dengan madam, kita boleh betulkan mana-mana yang patut. Okey. So kata-kata ada, so sekarang ni madam nak terang, untuk pelajar yang nak menggunakan perkhidmatan kalkulator, dan dia tak nak susah-susah baca table macam madam buat tadi, dia nak kerja mudah contoh tapi bila dia baca dalam kalkulator, dia dapat warna kuning. Okay, dia dapat warna kuning. So, tengok macam mana kita nak neutralkan balik jawapan palsu tersebut. Okay, kadang-kadang jawapan kalkulator ini, kalkulator ni dia tak berapa pandai. Manusia yang lebih pandai. Okay, katakan sekarang, okay, pelajar ada gambar rajah begitu. Dan pelajar tahu, soalan bagi tahu bahawa nilai min soalan ini ialah 25. Dia bagi nilai min 25. Tiba-tiba bila pelajar tekan kalkulator, pelajar dapati jawapannya 24. Jadi pelajar kena berani melukis 24 itu sebelum nombor 25. Dia kena berani. Sedangkan pelajar tahu kawasan sebenarnya bukan dekat garisan merah. Kawasan sebenarnya berada pada kawasan berwarna hijau. Sebenarnya pelajar nak cari nilai K di sebelah hijau, bukannya di sebelah merah. Tetapi bila tekan kalkulator kita tidak boleh menunjukkan lokasi yang betul. Dia bagi jawapan palsu iaitu 24.795. Jadi macam mana kita nak dapat jawapan K sehingga dapat semula 25.35. Okay? Supaya pelajar rasa kalau guna kalkulator dia selamat juga. Okey, so sekarang ni madam nak bagi tahu jarak dua ni dengan jarak yang ini adalah sama. Jadi sekarang madam nak cari berapakah beza yang warna pink. Okey, kita guna kalkulator. Okey, 25 kita tolak dengan 24.795. Kita dapati jaraknya ialah 0.205. Okey, 0.205. Jadi kalau kita nak tahu daripada 25 sehingga K pun dia akan mempunyai jarak yang sama iaitu 0.205. Jaraknya ialah 0.205. Jadi nilai kat depan ni kita dah ada dah 25. Kalau kita tambah dengan 0.205, awak akan dapat, macam tidak tepat pula jawapan dia kat situ. Sepatutnya 20.35 tau. Dia macam tak tepat sikit. Saya tulis dulu. Nanti saya kaji kenapa tak sama. So 25 tu kalau kita tambah dia jadi 25.205. Dia tak sama dengan K pengiraan. Okay. Adakah kerana dia membundar? Kalau membundar dapat berapa watt? 24.8. Dah bercek Okey, 25 tolak 24.8. Berapa jarak dia? 0.2. Oh, masih lagi tidak sama Kenapa begitu ya? Sekejap saya belak jawapan belakang. Jawapan belakang. Tahun 2015, soalan nombor 25. Saya dah buat dah latihan ni. Cuma saya tak guna kalkulator lah. Soalan 25. B, 25B.
Saya cari. 0.25. Okey, jawapan dia um, (0.5). Kat sini tadi, kalau kalkulator dia buat 0.7 darab 0.5. So dia dapat 0.35. Tambah dengan 25. So dia kena dapat 25.35. Okey. Jawapan yang medium bulat ni betul. Jawapan ni betul. Yang kita sedang kaji sekarang, kalau kita nak guna kalkulator, kenapa salah jawapan kita? Okey, kenapa salah? Okey, tengok. Media tekan lagi sekali kalkulator. Okey, kita tekan menu. Kita tekan nombor 7. Media ambil yang inverse tu ya, nombor 3. Area kita 0.3085. Okey, sama dengan sisihan piawai kita tadi, kita dah kira dapat 0.7. Sama dengan min kita dalam soalan tu, min kita adalah 25 kot kan? 25. Dia bagi 25. Kita ikut soalan je sebenarnya. So, Medan dapat, salah nilai yang ini. 24, saya tulis sekejap 24. 24.65 saya buat. Okey, 24.65. Ini jawapan pada kalkulator. Okey, so saya betulkan di sini bacaan tu. Di sini sebenarnya adalah 24.65. Okey, kita dah check balik. Okey, kemudian daripada nombor 25 yang warna pink tu dulu di sini. Okey, warna pink. Maksudnya lepas ni pelajar akan yakin sikit lah nak kira sebab kita dah buat 2 in 1. Okey. So kita ada 25, kita tolak dengan 24.65. Okey, kita tengok jarak dia. Jarak dia adalah 0.35. So jarak kat sini 0.35. Jaraknya adalah sama. Sini pun akan jadi 0.35. Ni lebih yakin. Okey, jadi kalau nak tahu nilai K, 25 tu kita tambah dengan jarak dia tu. Jadi kita akan dapat 25.35. Jadi jawapan kalau awak guna kalkulator dapat sama dengan jawapan kalau awak guna buku sifir. Tetapi dalam kalkulator dia akan bagi jawapan palsu terlebih dahulu. 24.65 ni adalah jawapan palsu kerana dia faham K duduk sebelah kiri. Sedangkan soalan kita K mesti berada sebelah kanan dan lepas tu awak kena cari apakah nilai K sebenar. Itu je dia punya kepayahan kalau guna kalkulator. Tapi tak payahlah cari nilai dalam table ni. Kesenangannya tak payah nak rujuk table. Terus guna kalkulator tetapi jawapan yang diberi kadang-kadang adalah jawapan palsu sahaja. Ini menjawab soalan Madam yang Madam buat semalam tak dapat. Sebenarnya dapat, cuma kalkulator kadang-kadang memberi jawapan yang palsu. Okey, sila nak tanya yang mana? Silakan. Ada 2 kaedah sekarang ni. Dekat sekolah cikgu kita suruh guna jadual ataupun guna kalkulator. Boleh pilih 2 tu. Boleh ke? Boleh. Okey, kita teruskan Kita teruskan lagi. Soalan seterusnya 10A. Okey, soalan 10A.
10A barulah diikuti dengan binomial. Kita tengok betul-betul cara soalan ditanya. Kebarangkalian seorang murid berbasikal ke sekolah ialah P. Dia tak bagi tahu, dia bagi P. Suatu sampel 5, N sama dengan 5, dipilih secara rawak. Jika kebarangkalian 5 orang murid itu berbasikal ke sekolah ialah 0.168017, cari nilai P. So kita ada sekarang X bertabur secara binomial, nilai N dia 5, kebarangkaliannya dirahsiakan. Tetapi apabila P X sama dengan 5, P kuasa 5 darab Q kuasa 0 dan jawapannya ialah 0.168017. Okey, untuk pengetahuan pelajar, Q kuasa 0 adalah 1. Jadi bila dia tekan kalkulator, mula-mula dia nak tekan yang ini dulu. 5 shift bahagi 5. Kita tekan yang ini dulu. Sama dengan, oh rupanya 1. 5 C 5, 1. Kalau 8 C 8. Oh 1 juga. Jadi kalau di sini 5, di sini 5 dapat 1. 1 ni darab dengan P kuasa 5, darab pula dengan 1, bersamaan dengan 0.168017. Jadi, madam boleh carilah nilai P ni. P ni bersamaan dengan punca kuasa 5, 0.168017. Tak payah guna log bagai sebab kita ada kalkulator yang canggih. Cara nak tekannya ialah mula-mula kita tekan dahulu shift X kuasa kotak. Tempat yang di situ yang kerja mengelit-elit tu, tempat di situ adalah 5 dan di dalam kotak dalam tu kita akan masukkan 0.168017. Jadi awak dapat 7/10 bersamaan dengan 0.7. Jadi P kita ialah 0.7. Okey, Meda buka kepada soalan. Kalau ada silakan. Soalan 10A1 dulu. Okey, 10A1. Kat mana rasa tak boleh? Boleh, Wak? Okey, saya terus tak ada soalan, saya terus supaya video kita dia akan jadi bersambung. Sebab kalau saya diam, awak diam, video kita macam putus. Okey, saya teruskan lagi. Soalan seterusnya, saya buat warna biru. Dia suruh cari kebarangkalian lebih dari 3 berbasikal ke sekolah. Jadi dia nak sekarang kebarangkalian X lebih dari 3. Nombor yang lebih dari 3 ialah nombor tu adalah nombor 4 dan nombor tu nombor 5. Masa kat sini kita dah boleh senyum. Okay, kita dah boleh senyum sebab kita dah diberi nilai itu. Kebarangkalian 5 orang murid berbasikal ialah 0.168017. Dia dah bagi dah. Jadi, Meda kena cari yang depan ni saja bersamaan dengan 5C4 darab 0.7 kuasa 4 darab 0.3 kuasa 1 tambah dengan 0.168017. Okey, Meda pun kira yang depan dahulu. Okey, kita kira 5 shift bahagi 4 darab 0.7 kuasa 4 darab 0.3 kuasa 1 Meda tak buat. Kemudian Meda tambah dengan 0.168017. Okey, so daripada pengiraan, jawapan kita dapat 0.52822.
Okey, ini jawapan yang diberikan dalam skema jawapan SPM 0.5282 dan Madam rasa cikgu awak suruh jadikan dia 4 sahaja. 5282. Okey, selesai soalan nombor 10. Madam buka kepada soalan. Okey, silakan. Kalau Madam lebih selesa mengira berbanding menekan kalkulator lah kalau untuk yang ini. Kenapa sampai nombor 5? Sebab, okay, soalan kita memang dia dah cakap dah. Kebarangkalian seorang murid berbasikal ke sekolah ialah P. Suatu sampel 5 orang murid. Jadi bilangan murid ada 5 je. Jadi kalau Madam buat X sama dengan 6, Madam menipulah. Sebab murid ada 5 je tapi Madam kira sampai 6, sampai 7. Macam tu. Okay, kita ikut bilangan sampel yang ada. Okay, thank you yang bertanya. Okay, so Madam teruskan 5 Madam tak kira sebab soalan dah bagi. Soalan bagi dah. Okay, 10B. 10B pula. Kita satu soalan sehari je boleh. Sebab tajuk ni besar. Dia nak kena pelajar bertanya sebenarnya tetapi pelajar malu saya rasa. Okey, Rajah 10 menunjukkan satu graf taburan norma piawai. Dia bagi tahu dah ni piawai yang mewakili isi padu sos cili dalam botol yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Okey, dia bagi dalam bentuk peratus, sebenarnya keluasan kawasan Blorek ialah 0.3050. Jadi bila dia tukar jadi persen jadilah begitu. Okey, kemudian soalan bagi nilai min, nilai min kita ialah 950 dan first time soalan bagi variance. Sebelum ni soalan bagi sisihan piawai. Dia bagi variance 256. Okey. Variance adalah 256. Sisihan piawai adalah punca kuasa 256. Dia bagi variance, pelajar kena tukar jadi nilai sisihan piawai, masukkan dalam kalkulator punca 256. So awak dapat 16. Sisihan piawai adalah 16. Daripada sini kita boleh buat X bertabur secara normal. Nilai min kita 950. Okey, dan nilai kat sini ialah 16 kuasa 2. Okey. Madam buka kepada soalan di situ dahulu. Madam buat baru ayat pokok. Baru ayat pokok, Madam dapat yang dalam awan nano sekarang ni hasil daripada bacaan ayat pokok. Belum jawab soalan. Okey, sekarang Madam nak jawab soalan. Dia kata, diberi bahawa min 950 dan varian ialah 256 jika peratus isi padu melebihi V. Probability isi padu lebih daripada V bersamaan dengan 0.3050. Kemudian sebab ini adalah norma piawai, kita tak suka nilai X, kita tukar dia menjadi Z. Tapi bila awak tengok di sini nilai V di sini ni, awak dah boleh bayang kat sini kosong, nilai V mestilah nilai yang positif. So pelajar ada dua kaedah. Katakan pelajar buat V tolak dengan 950 perkan dengan 16 sama dengan positif. Katakan pelajar pertama dia memilih untuk baca buku statistik. Tapi dia tahu nilai itu positif sebab ada belah kanan. Okey, Madam nak cari 0.3050. Okey, kita tengok jadual kita 3050. Okey, di sini. 3050
Dia ada tepat yang ini, 0.3050 tepat. Jadi nilai tersebut ialah, kita baca 0.5 dan naikkan ke atas. Nilainya ialah 0.51. Yang ini tepat bila baca 0.51. Okey, jadi nilai di sini sekarang ialah 0.51. Jadi kalau pelajar nak nilai V, kalau dia nak cepat, pelajar akan buat pecahan X tolak 950. 950 per dengan 16. Alfa sama dengan, dan masukkan nilai 0.51, tekan shift, tekan solve. Ulang. Shift, tekan solve, sama dengan. So, awak akan dapat jawapannya ialah 958.16. 958.16. Itu adalah nilai V menggunakan buku statistik ataupun jadual. Okey, bagaimana kalau pelajar nak menekan kalkulator? Sebab pelajar ada nilai yang berwarna kuning ni, pelajar ambil keputusan dia nak tekan kalkulator. Okey. So tekan menu, tekan nombor 7, ambil inverse. Okey, area kita sekarang ialah 0.3050 sama dengan min kita 950. Sorry, bukan min. Sisihan piawai kita 16. Min kita 950. Tekan sama dengan 2 kali. Awak dapat jawapan palsu 94184. Sekejap kena tulis dulu nanti lupa. 941.84 Okey. Pelajar bila dia tekan kalkulator dia dapat 941.84. Dia dapat jawapan palsu juga. Tapi kena hati-hati kena hati-hati. Buat sedikit lakaran. Kalau Cikgu Chong tu pun Cikgu Chong suruh buat lakaran juga. Dia dah tak ada ikhtiar lain untuk tolong pelajar yang ini. Okey, so pelajar kena buat bell shape. Min kita sekarang 950. Jawapan palsu ialah 94184. Sedangkan soalan bagi tahu jelas di situ, nilai V berada di sini. Nilai V berada di sini. Jadi sekarang ni, Madam mengira dulu jarak yang hijau. Macam mana nak kira? 950, sorry. Okey, 950. Madam tolak dengan 941.84. Jadi jaraknya ialah 8.16. 8.16. Jadi jarak di sini pun adalah 8.16. Jadi nak tahu nilai V, nilai 8.16, Madam tambah dengan 950. So Madam dapat jawapannya ialah 958.16. Okey. 3 kali kita buat latihan, lama-lama kita akan okey. Sebenarnya 3 kali dah Madam buat yang ini dan didapati kesemua jawapan yang Madam buat tadi adalah jawapan palsu pada permulaan, tetapi kita guna konsep symmetrical, akhirnya kita dapat jarak yang sama, jadi kita dah boleh agak nilai V satu langkah ke sebelah kanan. Okey, Madam buka soalan kepada pelajar. Sebenarnya kita dah siap soalan 10B1. Kat mana rasa keliru? Sama ada jadual ataupun kalkulator. Silakan. Boleh? Okey, so Madam teruskan. Okey, teruskan sikit lagi. Yang kedua, kebarangkalian isi padu berada di antara. Berada di antara kebarangkalian 930
nilai X, lepas tu 960. Dia tanya benda ni. Antara, dia guna perkataan antara ataupun between. Kemudian kita tengok di sini huruf X lah pula. Jadi kena tukar jadi huruf Z. So kat sini akan jadi P. Okay, dia akan jadi 930 tolak min kita 950 per dengan 16. Kat tengah ni dah jadi huruf Z. 960 tolak dengan 950 bahagi dengan 16. Kita pemudahkan. Okay, kalau kita pemudahkan ayat ni, jalan kerja kita memang jadi simple. Okay, mula-mula 930 tolak 950 perkan dengan 16. Jawapan kita negatif 1.25. P negatif 1.25 huruf Z dan yang tengah tu ialah 960 tolak 950 per dengan 16. So, Madam dapat jawapannya ialah 0.625. Okey. So, kita lukis sikit kulit siput. Taburan normal kita ni. Kat tengah ni nilai kosong. Jadi negatif tu duduk belah sini. Negatif 1.25 duduk situ. Positif 0.625 duduk belah kanan sebab dia positif. Jadi kawasan belorek kita sekarang adalah di sini. Di situ. Jadi kalau pelajar nak guna kalkulator, dia tekan menu, dia ambil nombor 7. Pelajar tekan nombor 2 tu. Nombor 2. Dan mula-mula dia kata lower. Lower kita ialah negatif 1.25 sama dengan nilai upper 0.625 sama dengan nilai sisihan piawai ialah 16. So, Madam dapat jawapannya 0. Tak tepat juga ni. 0.0467. 0.0467. Okay, yang ni Madam double check mana salah ni Madam double check. Tak apa. Biasanya kalkulator kita nampak Madam tak biasa guna, dia akan tak tepat So pelajar kalau nak guna kalkulator, make sure kena hadam betul-betul. Okey. So katakan sekarang Madam nak kira, Madam katakan di sini A, di sini B. Jadi jalan kerjanya ialah keluasan A tambah dengan kawasan belorek tambah dengan B bersamaan dengan 1. Jadi untuk kita mendapatkan luas kawasan belorek bersamaan dengan 1, tolak dengan A, tolak dengan B. Kita buat analogi begitu supaya kita tak takut dengan tajuk probability. Okey. Bersamaan dengan, apakah maksud A? A ialah kebarangkalian Z kurang dari negatif 1.25. B pula ialah kebarangkalian Z lebih daripada 0.625. Okey, dalam buku statistik kita tak ada nombor negatif ni. Tak ada nombor negatif dan tak ada simbol kurang. Jadi Madam boleh pantulkan dia. Dia akan jadi 1 tolak probability. Madam pantulkan ke kanan lebih besar, automatik dia akan jadi positif. Benda tu kadang-kadang terhafal. Okey, lepas tu baru tekan, baru tengok buku stat. Madam mahir dari segi buku stat lah. 1.25. Madam cari 1.25. Mana buku stat? Okey, 1.0 silap.
1.2. 1.20. 21, 22, 23, 24, 25. Okey? 25. So jawapan kita di situ ialah, tahu kan 5 datang dari mana? 1.2, Madam terpaksa berhenti kat sini sebab di sini ada nombor 5. Itu maksud Madam. Ni dia. So dapat, Madam tulis di kertas dulu 0.1056. Itu yang pertama. Yang kedua, Madam nak cari 0.625. 0.6. Okay, saat kita padam, takut pening. 0.6. 6 pula 62. Okay, 62. So, Madam ambil jawapan ni dulu. 0.2676. Lepas tu 5. 5 kat sini ni 5. So, bila Madam teruskan, dia dapat yang ini. 16. Madam nak tambah 16 ke tolak 16? Nak tolak ke nak tambah? So kat sini dia kata tolak. Tolak dengan 16. Tolak dengan 0.0016. So 0.626. So jawapannya 0.2660. So Madam salin di sini. Jauh sikit ni. Mana dia? Okey. So 1 tolak dengan, bila Madam baca 1.25 tadi, Madam dapat 0.1056. Bila Madam baca tadi 0.625, Madam dapat 0.2660. So, kalau buku stat ni sebenarnya dia straight to the point, tapi kena ingatlah tolak tadi tu. Dia ada banyaklah pancaroba dia. So, yang kalkulator yang ini nanti Madam kaji semula. Dia kena buat juga. Saya jarang. Okey, 1 tolak 0.1056 tolak dengan 0.2660. So, jawapan akhir kita ialah 0.6284. 0.6284. So kita dapati soalan 2015 ni dia lebih tinggi berbanding soalan tahun sebelumnya. Saya rasa silibus dia bertukar masa ni So kalau awak buat 2016, 17 dia semakin tinggi. Itu biasalah sebab macam saya katalah you all dilahirkan pada tahun 2005. So selepas tahun 2000 tu dia memang teknologi tu canggih pesat membangun. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau tak ada, kita akan sambung besok hari. Besok saya dah mula bercuti selama seminggu. Okey, tapi saya kena ada banyak saya ada banyak kerja lah sebenarnya. Tapi malam kita boleh luangkan masa setengah jam hingga 45 minit boleh. Boleh So untuk latihan yang saya bagi ke awak tu, saya bagi gambar rajah tu. Saya bagi gambar tu. Awak betulkan soalan 2015 nombor 25. Nilai kat situ bukannya 0.524. Jawapannya adalah 0.5. Saya salah baca table tu. Kemudian jawapannya pun akan berubah. Dia akan menjadi K sama dengan 25.35. Cuma dalam buku latihan tu saya buat dengan menggunakan jadual. Tetapi semasa live ni saya buat menggunakan kalkulator juga. Dua-dua. Sebab ada pelajar yang suka guna kalkulator. Boleh So kalau tak ada, kita jumpa besok hari. Cuma nak tanya, adakah kita nak meneruskan tajuk ini ataupun nak beralih kepada tajuk lain? Masih nak tajuk taburan ke barang kalian? Ataupun nak pergi kepada tajuk permutation and combination? Dia ada banyak lagi tajuk tiada 5 yang belum cover.
Okay, kalau tajuk lain yang belum kita buat ialah tajuk pilih atur gabungan, belum. Lepas tu kita belum buat lagi kinematik gerakan linear. Yang lain kita dah buat. So tajuk apa rasanya nak? Tajuk vektor, Madam tak tahu Madam tak berapa mahir. Oh, kinematik tak pernah belajar. Tu rugi tu. Kinematik mudah. Mudah sikit lah, mudah sikit. Kan? Kenapa tak pernah belajar sebenarnya kinematik tu? Takut So kalau kita try pilih atur gabungan boleh. Cuma tajuk pilih atur gabungan tu, dia tak boleh saya ngajar seorang. Dia kena you tanya. Nak yang mana tu? Kinematik? Ke pilih atur gabungan? Okey, kita try tengok pilih atur gabungan esok Okey, kita try. Saya cuba baca dululah pilih atur gabungan. Sebab saya dah lama tak ngajar pilih atur gabungan. Saya dah tinggal tajuk itu 20 tahun. 20 tahun. Bukannya setahun, 20 tahun. Awak pun tak lahir lagi. Last saya belajar tahun 2002. Semasa saya belajar kejuruteraan dulu. Lepas tu saya mengajar pelajar saya sikit. Lepas tu dah tak ada dah. Pelajar akaun tak ambil dah. Okey, itu saja kan? Kita jumpa lagi besok. Boleh?